Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan takziah kepada His Majesty King Felipe ke-6, King of Spain. Dan Tuan Yang Terutama Pedro Sanchez, Perdana Menteri Kerajaan Sepanyol dan juga kerajaan serta rakyat Kerajaan Sepanyol berikutan dengan bencana banjir yang menimpa wilayah Valencia Sepanyol baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta. Tiga ahli Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Brunei Astrawani yang menerima Anugerah Sastra Majlis Sastra Asia Tenggara ke-7, Anugerah Guru Berjasa dan Anugerah Buku Negara Malaysia 2024, tokoh cendekiawan sepanjang zaman diraikan pada Majlis Penghargaan Astrawani. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Kampung Kilap. Para penerima diraikan yang berhormat Pihin Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halih wal Agama, Pengiran Haji Mahmud bin Pengiran Damit dan Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah. Ketiga-tiga tokoh tersebut bergiat aktif dalam bidang sastra, bahasa, budaya dan penulisan dan telah menghasilkan beberapa buah buku. Dalam era dunia pesat, membangun dan terbuka adalah penting untuk membuka ruang bagi pertukaran budaya antara negara bagi mengangkat warisan dan khazanah Brunei ke persada dunia. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, Pesta Buku Brunei bukan sahaja memperkenalkan khazanah budaya tetapi juga mempelajari dan menghargai karya seni dan budaya dari pelbagai latar belakang. Berucap pada perasmian Pesta Buku Brunei 2024 yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menekankan Pesta Buku Brunei perlu terus diperkukuhkan peranannya sebagai hub interaksi dan urus niaga bagi penggerak industri penerbitan buku serantau dan antarabangsa, wadah pelestarian ilmu, literasi dan bahasa dan platform mendukung perkembangan industri seni kreatif. Dengan memanfaatkan ruang-ruang peningkatan yang sedia ada, Pesta Buku Brunei akan mampu berkembang dan mencapai pentas yang sebanding dengan pesta buku antarabangsa di negara lain, tidak hanya terhad kepada pameran dan jualan buku, tetapi meliputi pelbagai aktiviti yang merangsang minat membaca, menjana kreativiti dan memperlihatkan imej serta warisan budaya Brunei, juga sebagai penjana ekonomi dan pembangunan intelektual. Majlis diselajurkan dengan pelancaran budaya BN, perkhidmatan terbaru Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Budaya BN berfungsi sebagai aplikasi pusat yang menempatkan maklumat dan perkhidmatan di bawah sektor kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 33 buah buku terbaru merangkumi genre umum, ilmiah, sastra dan kanak-kanak juga dilancarkan dan penyampaian hadiah buku terlaris 2023. Juga hadir berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan dan Sukan. Pesta buku di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas dibuka bagi kunjungan orang ramai setiap hari sehingga 11 November bermula pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam, kecuali hari Jumaat 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 9.30 malam. Hari Peladang Petani Penternak dan Nelayan disambut setiap 1 November bagi menghargai dan meraikan sumbangan dan jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan di negara ini telah banyak berkorban, bekerja keras dan komited dalam memastikan sekuriti makanan negara adalah tercapai. Dengan tema memperkasa produk tambah nilai, pemacu ekonomi negara, sambutan kali ke-14 diadakan di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba Gadong. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan.
Jualan besar-besaran merupakan aktiviti utama yang diadakan sehingga Isnin. Jualan mengetengahkan produk keluaran tempatan dari industri pertanian, perikanan, penternakan dan agri makanan. Pelbagai aktiviti disediakan antaranya pameran dan sesi taklimat. Acara yang diselenggarakan bersama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Perikanan itu dibukakan dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Dialu-alukan kepada orang ramai supaya menyokong dan menghargailah juga usaha-usaha pengusaha-pengusaha tani dan memahami akan pengorbanan dan sumbangan mereka kepada sosioekonomi negara. Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang mengadakan musabakah tilawah Al-Quran sempena penubuhan ke-10 tahun masjid tersebut. Musabakah berlangsung di masjid berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 7 peserta lelaki dan 3 peserta perempuan dari masjid-masjid Mukim Brakas A dan B menyertai musabakah. Kategori lelaki dijuarai oleh Awang Ahmad Tarmizi bin Ahmad Baihaqi dari Surau IBTE Sultan Saiful Rijal dan Johan kategori perempuan Dayanku Alia Syahirah binti Pengiran Haji Jofri dari Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusuk. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menjalankan operasi Canon pada 2 hingga 10 Oktober yang menyasarkan sebuah kumpulan pengedaran dadah yang didalangi oleh seorang warga tempatan berusia 48 tahun. Dalam operasi tersebut, 18 individu terdiri daripada 15 warga tempatan dan 3 warga asing ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah terkawal. 2 orang daripadanya akan disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Salah seorang daripadanya akan disiasat kerana memiliki sebanyak 1,300.29 gram syabu dan jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang tersebut boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Setakat ini, operasi Canon merampas sebanyak 1,363.38 gram syabu dianggarkan bernilai lebih RM190,000 di pasaran tempatan dan boleh menampung sekurang-kurangnya 13,500 orang penagih dadah. Turut dirampas ialah wang tunai sejumlah RM1,137 dan mata wang asing dipercayai hasil dari kegiatan pengedaran dadah, alat perkakas untuk menyalahgunakan dadah dan alat-alat dipercayai digunakan dalam bungkus dadah seperti alat timbangan digital, gunting dan paket-paket kecil. Siasatan mendapati sindiket ini memperoleh bekalan dadah dari negara jiran, kemudian diseludup masuk dengan disembunyikan di dalam tayar ganti sebelum dibahagikan untuk diedarkan di pasaran tempatan. Beberapa tempat pelancongan di daerah Blight menjadi tumpuan kunjungan rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tempat yang dilawati Pusat Biodiversiti Hutan Tropika, Andulau Sungai Liang, Ladang Kopi Labi, Rempayuh, Rumah Panjang Teraja dan Pusat Perhutanan Sungai Liang. Lawatan seumpamanya antara lain bertujuan untuk menyampaikan misi bagi mengangkat negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan utama yang melihara warisan budaya dan keindahan semula jadinya, di samping sebagai usaha membudayakan sektor pelancongan yang menyumbang secara signifikan kepada pembangunan sosio-ekonomi negara. Kelebihan membaca Al-Quran antara yang disentuh dalam tazkirah semasa program Malam Munajat malam tadi dianjurkan oleh Kementerian Halihul Agama. Program kali ini diadakan untuk ke-158. Antara menyertai Awang Haji Muhammad Sujairi bin Haji Dollah Atasi Pelajaran dan Kebudayaan Pejabat Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Kahirah, Republik Arab Mesir. Program turut dimarahkan oleh pegawai dan kaki tangan Pejabat Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Kahirah, Republik Arab Mesir, pelajar-pelajar tahun 1 Mahad Kirat Shubra, Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir, warga Universiti Islam Sultan Sharif Ali,
kumpulan belia dan ahli jawatankuasa takmir Masjid Az-Zakirin Meragang. Ahli jawatankuasa takmir dan jemaah dari Masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti, Kampung Borong Pingai Air, Masjid Lambak Brakas, Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Brakas, serta dari masjid-masjid termasuk surau dan balai ibadat dari seluruh negara. Pemantapan pedagogi guru agama untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran diberi penekanan dalam bengkel membangun kapasiti guru-guru agama. Bengkel direkan dalam usaha membantu guru-guru agama agar dapat menyampaikan sesi pengajaran berkualiti dan berkesan bagi pelaksanaan sistem pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum. Program pemantapan pedagogi guru agama untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran merangkumi kemahiran untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru agama bagi memenuhi kriteria pengajaran berpusatkan kepada pelajar. Program ini memberikan penekanan dari segi pedagogi, iaitu kaedah, pelbagai kaedah dan penilaian, dan juga memberikan kemahiran asas psikologi pendidikan awal kanak-kanak dari perspektif Islam dan Barat. Ya, dan juga objektif program juga adalah untuk memberikan kefahaman kepada guru-guru, misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi terkini dan juga penggunaan alat bantu mengajar, digital dan bukan digital. Menyediakan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih bersistem dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih menarik dan berkesan. Di samping itu juga, guru dapat mendalami kurikulum pendidikan Islam mengikuti keperluan pendidikan terkini yang telah disusun atur. Memudahkan kita inilah untuk menyampaikan pelajaran itu dengan lebih terancang, dengan lebih teratur sebenarnya. Ia memberi kesedaran kepada kami untuk mengutamakan perancangan dalam kita mengajar dan menentukan strategi dan kaedah yang sesuai untuk kita sampaikan kepada pelajar-pelajar itu. Tiga aspek utama iaitu penyediaan kurikulum khas, keperluan tenaga pendidik khas dan penyediaan sumber dan prasarana sesuai dengan keperluan diterapkan dalam menganjurkan kursus pengenalan pendidikan khas bagi guru-guru agama. Untuk memenuhi keperluan dan melengkapkan guru-guru keagamaan ini dengan pengetahuan dan kemahiran mengenai pendidikan khas, khususnya untuk mengajar pelajar-pelajar berkeperluan khas. Untuk diorang ini diajarkan mata pelajaran pendidikan Islam khas. Telah menyediakan buku kurikulum pendidikan khas agama yang mana penggunaan buku tersebut dihasratkan sebagai panduan guru-guru agama yang berada di sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta. Dalam pengajaran dan pembelajaran pelajaran berkeperluan khas, pelbagai kaedah dan teknik telah menghadiri kursus yang diberikan, termasuk teknik dan cara berinteraksi, penggunaan metod pengajaran yang memenuhi keperluan murid berkeperluan khas sesuai dengan minat dan cara pengajaran yang disampaikan. 5 buah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan Rampaian dalam operasi berasingan pada 21 Oktober hingga 2 November. Hapsun Brickworks and Ceramic Private Limited, RS Yasin Sendirian Berhad, Payara Sendirian Berhad, Miftah Contractor and Developer masing-masing dikenakan kompaun RM2,000, manakala 5TSS Enterprise didenda RM1,000. Pemilik atau pengurus syarikat diarahkan untuk menjelaskan denda kompaun dengan segera serta membersihkan kawasan yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah yang menyalahi undang-undang. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh membawa hukuman tidak melebihi RM3,000 bagi individu, manakala bagi syarikat tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Sukan Brunei DPMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura lewat petang kemarin menentang Albirex Niigata. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jurong East, Republik Singapura itu, pasukan Brunei DPMFC menang ke atas Albirex Niigata dengan jaringan 2-3. Brunei DPMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura menentang Lion City Sailors pada 13 Januari 2025.
Azwan Ali. His DPMM decision makers have made their intentions clear of adding firepower. Speaking of firepower, how about that from Takahagi with the ball into the box. Mikuni with the header, Mikuni with the equalizer. Into 3. Here comes Miguel Oliveira. Can he pick the right pass? It's fallen to Azwan Saleh, who's taken a shot.